Qurbuka, kehampiran kamu dengannya. Kehampiran kamu dengannya. Khurujuka anka, itu adalah apabila kamu keluar daripada dirimu. Ya. Apabila kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, hendaklah kita keluar daripada diri kita. Apa makna keluar daripada diri kita? Lihat nota kaki yang bawah tu. Iaitu kamu tidak melakukan sesuatu kerana dirimu sendiri. Baik, insya-Allah kita mulakan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din, salatan wa salaman ala rasulil amin wa ala alihi wasajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi nalil azim. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, keperelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kepermudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wa ilma. Ya Allah, rezkikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, rezkilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jadi dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita melafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi yang mulia ini tahniahlah pada akak dan semua urustia dan tuan-tuan dan puan-puan. Program baru yang kita adakan untuk sama-sama kita baca suratul Kahfi. Surah Kahfi ni kalau baca seorang-seorang kat rumah, kadang-kadang 2 kali baru habis. Rehat dulu sekejap kan. Tapi bila mana kita baca macam ni, rasa sekejap dan rasa banyak barakah. Ya, kerana mungkin ada di kalangan kita yang bacaannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mendatangkan ketenangan, kelapangan dan pahala yang banyak pada kita insya-Allah. Baik, untuk pagi ini muka surat berapa kita ya? 68. Sambungan daripada tajuk pencarian dan hijab. Okey ya. Muka surat 68, Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala mengatakan, qurbuka khurujuka anka wa bu'duka wa kufuka ma'aka. Qurbuka, kehampiran kamu dengannya. Kehampiran kamu dengannya. Khurujuka anka, itu adalah apabila kamu keluar daripada dirimu. Ya. Apabila kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, hendaklah kita keluar daripada diri kita. Apa makna keluar daripada diri kita? Lihat nota kaki yang bawah tu. Iaitu kamu tidak melakukan sesuatu kerana dirimu sendiri, dan dengan bergantung kepada dirimu semata-mata, maka itulah tanda kamu semakin mendekatinya dengan keikhlasan dan tawakal atau kejujuran. Apa makna keluar daripada diri kita? Salah satunya dengan makna lain, kita bebaskan diri kita daripada diri kita. Ini bahasa yang agak itulah ya. Bebaskan diri kita daripada diri kita. Apa maksud? Kita ulang balik. Iaitu kita tidak melakukan sesuatu kerana diri kita. Lakukan sesuatu kerana Allah. Sebenarnya gini ya, saya nak ulang balik sikit. Tajuk ni, apa dia kunci dia? Yang kita dah banyak kali ulang-ulang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 5 kali satu hari kita ulang. Maka orang syariat, maka dia pandang gitulah. Dia pandang apa? Dia pandang segala ibadah itu mesti kerana Allah. Selesai di situ. Macam mana kerana Allah tu? Yang ni dihurai oleh ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, ulama-ulama yang melalui jalan menyucikan hati daripada segalanya kecuali selain Allah. Apa makna daripada segalanya? Termasuk daripada diri kita sendiri. Kerana seseorang itu tidak akan benar-benar ikhlas kepada Allah
selagi mana dia tidak bebaskan daripada segala kepentingan selain Allah. Okey ya? Termasuk diri dia. Jadi selalu saya duk bawa dia punya apa ya? Gambaran. Sebagaimana orang yang bercinta, gambaran. Bukan nak sebut benda yang sama. Nanti akhir-akhir nanti orang panggil saya Ustaz Cinta pula. Ustaz ni cakap cinta. Kerana tauhid yang paling kemuncak ni, yang kita sedang duk bicara ni, paling kemuncak tauhid ialah tauhid cinta. Kerana kita melakukan segala-galanya, hatta hidup kita, mati kita, sementara kita mati kita hidup, maka di saat kita hidup ni, kita beribadah, kita berkeluarga, kita bermasyarakat, kita berekonomi, apa sahaja sekalipun, tidak ada sedikit pun kepentingan, keuntungan untuk diri kita, apatah lagi untuk ahli keluarga kita, kecuali hanyalah untuk dia yang kita cinta, iaitu Allah. Tapi jangan salah faham. Kenapa Allah nak sampai ke tahap itu di kalangan kekasih-kekasihnya? Ni tauhid cinta, ni tauhid kekasih. Kerana mana mungkin nak bercinta tanpa ingin menjadi kekasih. Okey ya? Saya nak bercinta dengan dia, tapi saya tak nak jadi kekasih dia. Mana boleh? Ya, kalau nak jadi kekasih, kena bercinta lah. Saya nak berkasih, tapi tak nak bercinta. Ini masalah juga ni. Ini kita bicara tentang Allah tau. Tentang Allah. Sebab kita dah gagal cinta dengan sesama manusia. Maka tinggalkan segala kegagalan itu, pergi dengan segala kejayaan kita bersama Allah. Okey ya? Gagal bercinta dengan manusia tau. Ke rasa okey? Tak okey. Tak okey. Kerana apa? Kerana cinta adalah pengorbanan untuk yang dicintai. Tapi masalah sekarang ni, bila mana kita bercinta, kita minta kekasih kita korbankan dia untuk diri kita. Masa dia, jiwa dia, segala-galanya. Biarlah kekasih itu derita, janji kita bahagia. Itulah cinta yang ada dunia hari ni. Betul ya? Betul? Tak. Itulah hakikat. Hakikat adalah hakikat yang tak mampu untuk kita nafikan. Betul tak? Lain macam macam ni. Lepas baca surah Kahfi ni. Surah Kahfi ni surah yang tak boleh ditinggalkan oleh penuntut-penuntut ilmu. Kerana di dalamnya ada rahsia-rahsia ilmu. Siapa yang kalau boleh dia baca tiap-tiap hari surah Kahfi ni, dia akan nampak Allah buka ilmu yang seluah-luahnya kepada dia. Okey, cakap tu dulu. Jadi boleh insya-Allah. Jadi saya nak ulang balik. Yang kita duk bahas ni, kadang-kadang macam mana nak faham? Yang tadilah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hanya kerana Allah, bukan kerana dirimu. Okey ya? Tapi tengok. Tapi kita ulama ni, tapi kadang-kadang kenapa ya kena fikir sampai ke tahap ni? Yalah kalau nak jadi kekasih macam ni lah. Kalau tak nak jadi kekasih, nak jadi orang awam biasa, ya sekadar kawan-kawan biasa, teman-teman biasa, okey lah. Okey ya? Tapi nak jadi apa kita dengan Allah? Nak jadi hamba yang dikasihi oleh Allah. Apa makna hamba yang dikasihi oleh Allah? Iaitu hamba yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Dari kalangan para awliya, para nabi, para rasul. Itu kekasih-kekasih Allah. Jadi kita ni kalau boleh kita nak ikut jejak-jejak kekasih-kekasih Allah. Supaya Allah juga mencintai kita sebagaimana Allah mencintai kekasih-kekasihnya. Inilah cara dia. Caranya ialah tauhid. Apa makna tauhid? Bebaskan segala-galanya, hanyalah kembali kepada dia. Termasuk diri kita. Boleh insya-Allah ya? Okey. Saya ulang balik. Maka kita tidak melakukan sesuatu, apa makna ulang lagi sekali. Apa makna kita bebaskan diri kita daripada diri kita untuk kita hampirkan diri kita kepada Allah, iaitu jangan lagi kita melakukan sesuatu kerana diri kita sendiri dan dengan bergantung kepada dirimu semata-mata. Bergantung pada apa? Pada ilmu sendiri, bergantung pada ibadah sendiri. Gini dia. Kalau kita nak bagi tahu ya, apa kita rasa di saat kita banyak ibadah dengan di saat kita kurang ibadah?
Apa kita rasa? Lain kan? Lain lah. Semalam bangun malam. Hari ni pula baca surah Kahfi. Kemudian duduk pula dalam majlis ilmu. Contoh. Kemudian hari ni puasa pula kan? Yang bawa air tu wallahualam. Contoh. Sama lah kita pun saya pun tak puasa juga. Kenapa kita punya puasa juga? Ada ni yang puasa ni kan? Puasa bulan Syaban. Puasa pula. Nanti orang tanya puasa apa pula Ustaz? Puasa Jumaat ni. Ya puasa bulan Syaban. Nabi kan banyak berpuasa pada bulan Syaban. Okey. Maka kita rasa lain. Rasa dekat dengan Allah. Betul ya? Nak beza dengan tak bangun malam. Quran pun tak baca. Kemudian puasa pun tak. Rasa jauh tak sikit. Itu bermakna tuan-tuan dan puan-puan masih bergantung pada diri tuan-tuan sendiri. Dan bergantung dengan amalan tuan-tuan sendiri dan puan-puan sendiri. Sebab tu kitab hikam Imam Ibn Athaillah Skandari, ya, beliau menulis awal-awal lagi di hikam yang pertama tu, min alamati i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal atau kama qal. Dia kata di antara tanda-tanda orang itu bergantung kepada amalan dia, kurangnya pengharapan dia kepada Allah di saat wujudnya kekurangan. Inilah yang kita duduk mengaji. Jadi selama ni betul ke kita bergantung pada Allah? Ke bergantung pada amal diri sendiri? Jadi selama mana kita bergantung pada diri sendiri, maka kita tak cukup dekat dengan Allah. Allah ni, dia nak suruh kita bergantung atau gantung diri kita, hidup dan mati kita, susah dan senang kita, bahagia derita kita, seluruhnya pada dia. Allahu Samad. Qul huwallahu ahad, Allahu Samad. Mana bukti tauhid? Salah satunya, kita gantung dan serah diri kita dan bebaskan diri kita daripada bergantung kepada ilmu kita, harta kita, kepandaian kita, termasuk ibadah kita, seluruhnya pada dia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham dah insya-Allah ya? Yang ni bukan mudah. Ya, kena minta dengan Allah, merayu dengan Allah, dengan izin Allah, dengan Allah, maka kita boleh berada pada tahap ni. Satu lagi macam disebut-sebut tadilah, dengan bimbingan daripada murabbi mursyid yang kita duduk dengan mereka, barulah kita, oh macam ni rupa-rupanya. Saya cerita sikit masa saya duduk di Mesir dulu. Di Mesir dulu ni ada wallahi saya tak tahu. Saya lah susah, memang susah. Kadang-kadang duit tak ada. Ya. Tapi tak cerita kat orang lah, tak tahu nak cerita pasal. Kemudian Syekh datang. Syekh kadang-kadang dia daripada Kanada. Dia masa tu dia jadi mufti Kanada. Untuk umat Islam Kanada. Syekh saya. Kadang-kadang dia datang Mesir, dia duduk di rumah. Saya banyak mengadu pada Syekh. Kata Syekh, aku ni susah. Sangat-sangat susah. Kemudian, saya duk ingat, Syekh bagi duit. Oh susah, kau tak ada duit ya? Nak makan susah. Duit tak ada. Ingat dia bagi duit. Dia kata tak apa, kamu sabar. Takkan sabar je. Mana ke Syekh tak bagi duit? Syekh tak bagi duit. Syekh pun tak ada cakap apa-apa, tak apa, aku tolong kau. Nanti ada tahulah aku buat apa-apa dah kan. Tapi bila mana sekarang ni kan, pelajar-pelajar dia yang ada kat Mesir tu susah kan. Dia mesej kat saya. Bakri, kau cari duit-duit zakat. Kemudian kau hantar kat ni. Sekian. Oh, saya kata baik Syekh, baik. Nanti saya cuba usahakan. Kan. Wallahualam. Tapi saya kata, Syekh ni masa aku susah dulu. Susah dulu. Tak adalah juga dia suruh anak murid dia yang mana-mana kasih duit kan. Sebab anak murid dia Arab tu, di Mesir tu. Kaya-kaya tau. Kita pergi, kadang-kadang dia ajak kita pergi rumah Arab tu kan. Ui, jangan. Jadi, kita mesti ngadu kat dia. Harap-harap dia arah anak murid dia tu. Bagilah duit kita, nak bayar yuran ke, nak apa, nak makan kan.
Dah, tak. Sekarang baru saya faham. Tapi bila mana kita itu, boleh hidup tak? Boleh hidup tak? Boleh hidup. Boleh belajar tak? Boleh belajar juga. Wallah alam, kita tu tahulah. Jadi, akhir sekali kita faham, oh macam ni Syekh nak ajar kita. Sampai satu saat, Allah buat kamu betul-betul tak ada apa-apa. Kenapa? Allah nak suruh kamu rasa betul-betul bergantung pada dia. Kita ni, selama mana ada duit, memang dalam hati kita tak apa, duit banyak lagi dalam bank. Betul kan? Selagi mana ada adik-beradik, oh tak apa, abang ada, kakak ada. Selagi mana ada suami, tak apa, suami ada. Betul kan? Sebab tu situasi-situasi tertentu dalam perjalanan hidup seseorang yang tidak sama ni, maka Allah buat sesuatu sesuai dengan keadaan saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey lah. Okey kan? Gitulah. Allah. Ni masa ni lah kalau kita ada qasidah kan, kita baca, berhenti sekejap baca qasidah. Masa tu dia menyentuh hati kita. Tapi samalah saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita manusia, kita tetap manusia. Maka manusia tetap lemah, tetap lalai, tetap lupa. Kalau kita sentiasa berada dalam suasana macam ni, kan merasai seumpama ni, Allah, ya lama dah kita jadi kekasih-kekasih Allah. Tapi, yelah macam ni lah. Saya teruskan sikit lagi di sini. Pada perenggan pertama tadi, maka itulah tanda kamu semakin mendekatinya. Maka di saat kita bebaskan diri kita daripada melakukan sesuatu kerana diri kita dan bergantung dengan diri kita, ketika itu kita makin mendekati Allah, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Kemudian dekat dengan keikhlasan. Ya, kita makin ikhlas, makin ikhlas, makin ikhlas. Apa makna ikhlas? Saya ulang lagi sekali. Ikhlas ni ialah bila mana sesuatu yang ada dalam hati kita hanya Allah. Itu ikhlas. Kalau dalam hati kita ada sesuatu selain Allah, contoh solat, ada tak nak syurga? Ada. Ada tak nak pahala? Ada. Itu juga ikhlas, tapi tak cukup ikhlas. Nanti orang salah faham ni. Kenapa pula ni? Ya, memang ikhlas, tapi tak cukup ikhlas. Okey ya? Macam perempuan memasak kepada suami, ikhlas tak? Ikhlas, tapi tak cukup ikhlas. Ada sudah. Yalah, saya cakap kat perempuan lah, sebab perempuan majoriti kan. Ni tahu lah, ni minoriti, ni duduk diam lah dulu. Sama juga kita suami pun, kadang-kadang kita buat baik kepada isteri kerana ada sesuatu. Betul tak? Betul. Itulah kelemahan kita. Maka sebab itulah kita tidak mencintai pasangan kita secinta-cintanya. Bahkan sampai satu saat bertukar cinta itu sebenci-bencinya. Kerana tak tulus. Tak jujur. Betul tak? Betul. Ada seorang tu, dia tunjuk dalam TV ke dalam YouTube, orang Arab tu. Dia telefon kan, asal tak? Dia telefon dekat pengacara tu. Dia mengadu, dia kata isteri dia dah meninggal dunia. Maka sampai dekat setengah tahun dah dia menangis, tak berhenti-henti, rindu kat isteri dia. Mana cinta dia tulus. Alah, kalau kita kata meninggal, meninggal je lah. Kan? Cari je lah yang lain. Maknanya apa? Ada orang gitu je. Isteri mati hari ni. Tak apa, cukuplah dulu. Okey. Okay. Apa nak cerita pasal tulus. Jadi saya nak bawa diri kita saya kepada Allah. Samalah kita. Sukar untuk kita benar-benar tulus dengan Allah. Sebab tu kita masih terhegih-hegih dalam beribadah kepada Allah. Kerana orang ni, syurga pun kadang-kadang dia tak nak. Ya. Allah cakap dalam syurga begini. Ada orang tak nak, selamba je. Dia peduli apa? Allah kata dalam syurga dengan kemewahannya, dengan sungainya, sungai araknya, sungai madunya, sungai susunya. Dia peduli apa? Dia pergi ulu yam tu aja. Betul ya? Dia buat apa kat ulu yam? Dia buat maksiat pada Allah. Gitu ya. Dia peduli apa dengan Allah? Okey ya? Ada orang kata, Allah kata dalam syurga ni ada bidadari sekian-sekian, cantik tak payah cerita lah. Ya, nampak dia minum air, nampak air tu turun.
Punya cantik bidadari. Dia peduli apa dengan bidadari? Dia pergi kat Siam tu. Itu adalah manusia. Okey ya? Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita dan dia jugalah. Bukan kita nak kata sesiapa pun hina atas muka dunia. Kita pun manusia yang hina. Moga-moga kita memahami waktu-waktu berbaki yang Allah bagi pada kita. Baik, seterusnya. Wa bu'duka wa kufuka ma'aka. Kejauhan kamu daripadanya. Kalau kita nak tahu, kita ni semakin jauh daripada Allah itu, wakufuka, tak kala kamu masih bersama-sama, ma'aka, bersama-sama dirimu sendiri. Selama mana kita dengan diri kita, kita jauh dengan Allah. Iaitu kamu jauh daripadanya, nota kaki angka 114 tu ya. Iaitu kamu jauh daripadanya jika sentiasa mengikut dan mempertahankan kepentingan dirimu dalam berinteraksi kepadanya. Masih duk pertahankan kehendak diri kita, kepentingan diri kita. Dan bahkan kadang-kadang kita berkira-kira dengan Allah, dengan diri kita tak berkira. Betul ke? Kadang-kadang dengan diri kita sendiri, kita nak berjalan, ada kita berkira. Ada kira jamnya berapa. Kita ni berjalan sini ni 30 minit cukup lah, balik lah. Tak, sepuas-puasnya. Betul kan? Dia pergi membeli sepuas-puasnya. Dia pergi berjalan sepuas-puasnya. Masa dia baca Quran, ada baca sepuas-puasnya. Masa dia duduk dalam masjid, ada duduk sepuas-puasnya. Duduk kejap tengok jam, duduk kejap tengok jam. Begitulah. Kita lah sama lah. Betul ya? Berkira dengan Allah. Maka selama mana kita seumpama itu untuk kepentingan diri kita, tapi orang boleh duduk lama kat masjid kalau ada kepentingan dia. Dia duduk. Kenapa? Kalau dia ada kepentingan di situ. Dia tak akan mungkin duduk situ kalau tak ada kepentingan. Kadang-kadang tak nampak, tiba-tiba nampak. Tak ada lah tu. Ada lah tu. Cakap tu dulu. Betul ya? Tak pernah nampak pun. Ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi, bila mana nampak, ada lah tu. Orang ini, dia sedang menjauhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tahu, dia kena tahu, dia sedang makin jauh dengan Allah. Okey, yang bawah tu nanti kena khatam juga tajuk ni. In ji'ta bila anta qabilaka. In, jikalau atau kalau ji'ta, kamu datang kepadanya. Kamu datang kepada Allah. Kita ni memang kita sedang mendatangi Allah, kita sedang makin dekat kepada Allah untuk kematian. Tapi sebelum meninggal dunia, kita boleh datang dekat dengan Allah dari sudut rasa dan sebagainya. Maka kalau kamu datang kepadanya bila anta, tanpa dirimu. Maknanya tanpa bergantung pada diri kita, tanpa kepentingan diri kita, tanpa dengan diri kita, tapi dengan Allah, qabilaka, ketika itu dia akan menerimamu. Ya. Wa in ji'ta bika hajabaka, dan seandainya atau sekiranya kamu datang kepadanya, nak dekat dengan Allah, bika, tapi dengan diri kamu. Dengan kepentingan kamu, dengan kehendak kamu sendiri, hajabaka, ketika itu dia, Allah akan menghijabmu daripadanya. Allah akan dinding kita daripada Allah. Maka kita tak akan dekat dengan Allah. Ayat ni mudah kita faham ya. Yang menterjemah yang tadi. Kalau kita datang kepada Allah, baik kalau kita tanya soalan, kita ni nak dekat tak dengan Allah? Kalau nak dekat, kena datang. Itu bahasa kiasan. Ya. I nak jumpa dengan you, tapi I malah lah nak datang rumah you. Kan? Tak nak sudah. Ya, kata nak dekat dengan Allah, masjid tak datang. Kata nak dekat dengan Allah, majlis ilmu tak datang. Kata nak dekat dengan Allah, baca Quran pun tak. Macam mana nak dekat dengan Allah? Mana datang. Datang tu atau mendatangi sesuatu yang, dan lakukan sesuatu supaya kita makin dekat dengan Allah. Soalnya, yang kita lakukan itu untuk siapa? Kerana siapa? Bergantung kepada apa? Yang tu okey ya? Maka kita baca nota kaki angka yang bawah tu. Kesimpulannya, jika kamu mendekati Allah, dengan apa makna mendekati Allah? Dengan cara beribadah tu tahu. Jangan mendekati Allah tu dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Apa ibadah? Solat, baca Quran, zikir. Tu cara mendekati Allah. Dan menujunya, menuju untuk mengenal Allah, melalui kehambaanmu kepadanya. Datang kepada Allah dengan rasa kehambaan. Dengan rasa diri tu hamba. Dan ingin menghambakan diri. Apa makna hamba? Banyak kali diulang-ulang ni. Hamba ni ialah
merasai tidak memiliki apa-apa dan tidak ada tujuan apa-apa. Itu hamba. Kecuali Allah. Dia hamba ni, minta maaf lagi sekali kita sebut. Kan hamba kita tengok filem-filem hamba tu zaman dulu kan. Dia buat segala-galanya. Dia hidup tu pun. Bahkan dia mati tu pun untuk Tuhan dia. Bahkan berapa ramai hamba-hamba zaman dulu kita tengok, kalau Tuhan dia bahaya, dia sanggup pergi tahan peluru ke apa ke, yang pasti Tuhan dia hidup, dia meninggal. Apa maksud dia? Maksudnya dia hidup dan mati untuk Tuhan dia. Bahkan dia bekerja tu pun, bukan satu sen pun dia tak niat untuk diri dia. Itu hamba. Bahkan dia ada keluarga tak hamba tu? Ada. Kan hamba-hamba tu pun dia kahwin juga, dibenarkan oleh Tuhan dia berkahwin sama-sama hamba tu kan. Supaya dia bertambah-tambah hamba dia. Kan bilangan tu dapat anak jadi hamba juga. Kan? Baik, adakah dia buat kerja untuk Tuhan, untuk diri dia? Tak ada pun untuk keluarga dia, tak. Dia bagi semua sekali untuk Tuhan dia barulah bagi balik makan minum pada dia. Itulah hamba. Dalam konsep yang kita tengok ni. Itulah hidup kita dengan Tuhan. Tak ada satu pun untuk diri kita, untuk keluarga kita. Semua diri kita, keluarga kita, hidup kita, harta benda kita, semua untuk Allah. Tapi kita jangan salah faham. Allah ni dia buat macam tu supaya kita macam tadilah banyak kali kita ulang. Allah tak nak kita kecewa dan derita. Kerana selama mana dalam diri kita ada selain daripada Allah, maka itulah punca penderitaan. Berapa ramai orang korbankan diri dia untuk seorang sahabat. Tapi kadang-kadang sahabat itulah yang mengkhianati dia. Apa pasal tak? Tapi kalau dia buat sesuatu kerana sahabat dia, tapi kerana Allah, jadi sahabat dia khianat dia atau tidak khianat dia, sama sahaja. Kerana dia buat bukan untuk dia. Samalah kita ni. Jadi kita buat sekarang ni bukan untuk isteri, bukan untuk anak-anak, kita buat kerana Allah. Tapi kalau kita buat kerana isteri dan anak-anak, berapa ramai seorang suami kecewa dengan isteri dia? Berapa ramai seorang isteri kecewa dengan suami dia? Kenapa? Kerana dia salah faham dalam berinteraksi dengan kehidupan ini, bahawa sebaliknya ini adalah Allah. Itulah yang kita belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan khatam, kita ni nak khatam dah ni, tapi tak tahu bila ni. Tapi dah dekat dah. Rasa-rasa dah dekat dah kan. Harap-harap sempat khatam. Ni saya hurai ni, tahu tak? Minta maaf. Ya, saya hurai ni mungkin lapis pertama atau lapis kedua, tahu. Tapi kalau tuan-tuan duduk dengan murabbi-murabbi mursyid, para masyayikh ni, dia hurai, dia masuk dalam jiwa tuan-tuan. Subhanallah. Okey. Tapi tak apalah setakat ni. Dulu takut tenggelam dalam sangat, tak timbul-timbul masalah juga. Kan nanti terus semua jadi aulia-aulia ni. Okeylah. Tak apa tu saya bergurau tahu, jangan catat yang tu. Yang ni kita risau ni. Ada waktu kita cakap biasa, ada waktu kita serius. Kalau sentiasa nak serius, tak boleh bergurau, duduk dalam hutan. Ada ustaz pun bergurau juga. Biasalah kan. Jadi yang gurauan tu jangan catat. Rasa diri wali tak, kita bergurau je pun. Kalau Allah pilih kita betul, alhamdulillah. Jadi kekasih Allah, apa salahnya? Tapi jangan pernah rasa diri tu wali. Dan jangan pernah rasa diri baik. Yang kita kena rasa orang lain jauh lebih baik daripada kita. Baik, kesimpulan. Tak simpul lagi ni. Jika kamu mendekati Allah dan menujunya melalui kehambaanmu. Itu saya nak sebut, nak ulang-ulang. Kepadanya. Kerana dirimu sendiri dan dengan dirimu sendiri, maka kamu semakin jauh dan tidak diterima di sisi kehampirannya. Walaupun dalam zahir kehambaan. Allah tak terima kita. Namun jika kamu mendekati Allah dan menujunya kerana kesetiaanmu kepadanya, ini paling penting. Hidup ni adalah setia. Apa makna setia? Seluruh diri ini, hidup ini, mati ini, suka dan sedihnya untuk dia. Itulah setia. Jadi maknanya apa? Apa lawan setia? Curang, khianat. Ya. Apa makna kita sudah curang dan khianat dengan Allah? Bila mana kita buat sesuatu, masih ada kepentingan untuk diri kita. Itu sudah dikira kita khianat dan kita tak setia. Dahsyat. Allah ni, subhanallah, dia halus. Dia halus perkiraan dia. Dia seni, dia halus. Sebab tu dia berinteraksi dengan hati. Kerana disitulah kehalusan itu.
Hati itu rasa. Jadi Allah sentiasa berinteraksi dengan rasa. Iman di hati. Apa makna iman? Percaya. Oleh kerana dia di hati, rasa percaya. Maka seluruh rasa kepercayaan ini hanya pada Allah. Hatta kata ulama sufi, pada diri sendiri pun jangan percaya. Berapa ramai dia tertipu dengan diri dia sendiri. Berapa ramai manusia menipu diri sendiri. Itu jangan percaya pada diri. Inilah ayat lain tahu. Bukan ayat motivasi ni. Ayat-ayat pakar-pakar motivasi. You all kena percaya pada diri you sendiri. Wah, sedap ayat motivasi. Akhir sekali diri sendiri menipu diri sendiri. Okey ya? Berapa ramai kita tertipu dengan diri kita? Rasa hebat, rasa kaya, rasa bijak, akhir sekali membodohkan orang. Kenapa? Rasa terlalu bijak. Saya baru dapat ada satu video. Aduh, tak apalah, takat tu dululah. Kadang-kadang malah cerita. Dah ada seorang tu, seorang penceramah tu. Ada mungkin ada seorang jemaah lah. Mungkin tak setuju dengan dia barangkali, ataupun jemaah tu tanya dia. Dia boleh tanya, you mengaji mana dulu? You ni, you yang nak tanya ni, awak mengaji mana? Awak ada degree ya? Manusia sombong. Kita ni kalau ada, okey lah, mungkin kadang-kadang, yalah, jemaah kita ni kan ada kadang-kadang yang mulut laser sikit, biasa lah kan. biasa. Ya, guru ni, kalau ikut kitab Bidatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, murid kena beradab dengan guru 13 adab. Guru kena beradab dengan murid 17 adab. Adab guru dengan murid lagi banyak. Nak banding anak murid dengan guru. Tapi murid jangan sekali-kali tidak ada adab. Hilang habis cahaya ilmu pada diri dia. Bahkan dia tidak ada apa-apa. Berkata Zunnun Al-Misri, Sayyidi Zunnun Al-Misri, dia kata apa? Iza kharajal murid anil adab yarji'u haisukan. Apabila seorang murid telah terkeluar daripada adab-adab kepada guru dia, Allah kembalikan dia sebagaimana dia dulu. Siapa dia dulu? Jahil. Kemudian dia mengaji, dia jadi alim. Kemudian dia tak ada adab dengan guru dia. Di sisi Allah dia manusia yang jahil sebagaimana dulu. Tak ada nilai diri dia. Tapi guru ni pula kena beradab dengan murid 17. Nak banding dengan 13. Ya. Salah satu guru kena tawaduk. Lebih tu. Ni tanya, ni nak tanya saya, ni nak tegur-tegur saya ni ada degree. Cakap begitu. Ni manusia yang tidak sedar siapa diri dia. Bahawa apa yang ada pada diri dia, minta maaf, sebut ayat ni kan. Apa yang ada pada diri kita sebenarnya tidak ada apa-apa. Apa yang ada pada diri kita sebenarnya tidak ada apa-apa. Tadi kata ada, betul tak ada pula. Itulah hakikat dia. Okey, boleh? Bawah tu sikit lagi. Namun, jika kamu mendekati Allah dan menujunya kerana kesetiaanmu kepadanya. Dan dengan bantuan serta kebergantungan kepadanya. Bantuan Allah, gantung pada Allah. Maka kamu akan diterima di sisi kehampirannya dan diberi anugerah cintanya kepada kamu. Wallahu alam. Inilah kita belajar tentang pencarian mendekatkan diri kita pada Allah dan hijab yang terdinding kita daripada duduk dekat dengan Allah. Siapa dia dinding itu, hijab itu? Diri kita sendiri. Okey ya? Jadi siapa yang menghalang kita daripada dekat kita dengan Allah? Diri kita. Apakah yang ada pada diri kita sehingga kita jauh dengan Allah? Perasaan diri kita sendiri. Rupa-rupanya kita ni terperangkap dengan perasaan. Betul lah orang kata, you ni perasan lah. Betul lah. Betul. Pernah perasan. Perasan handsome. Perasan cantik. Perasan pandai. Perasan kuat. Perasan hebat. Betul ya? Tak pernah perasan.
Duduk depan cermin, cantik juga aku ni. Duduk depan cermin, pakai. Handsome juga aku ni. Tapi itu okey lah. Okay. Boleh rasa handsome, tapi jangan sampai perasan sangat lebih handsome. Nak banding dengan satu dunia dia paling handsome. Terpaling handsome sekarang ni. Kan orang guna sekarang ni terpaling. Wallahu alam. Terpaling baik. Tapi sebenarnya kalau kita tengok orang terpaling baik, itu betul. Kalau kita tengok diri kita terpaling baik, itu tidak betul. Orang memang baik, kita tak. Okey, selesai. Ada soalan tak? Ni, tajuk ni sebelum pindah ni. Pukul berapa dah sekarang ni ya? Rasa lama pula dah. Tak adalah, okey lah. Yalah, 9:30 lagi kan? Kenapa rasa lama? Sebab dalam diri tak cukup cinta. Sebab kita sedang berbicara tentang Allah ni. Orang yang berbicara tentang Allah dengan cinta, dia sekejap aja. Okey, ada soalan? Silakan kalau ada. Sebelum kita pindah fasal yang ke-23 ni. Silakan. Apa? Ya. Solat mutlak boleh? Ataupun solat tengok keadaan. Soalan dia supaya dengar soalan semua. Waalaikumsalam. Solat permulaan ditambah berkali-kali sehingga kita merasa. Jadi saya nak tahu tak sebut sebagai solat mutlak. Dia secara umumnya ialah solat wajib dan solat-solat sunat. Cuma solat sunat tu tengok masa lah. Kalau masa duha, kita pulun waktu duha. Kalau solat lepas isyak, solat witir, ataupun solat lepas pada kita bangun daripada tidur, solat tahajud. Banyak kisah, macam contoh kita kata, banyak kisah. Antara kalau contohlah, minta maaf. Ada pernah satu ketika dicerita oleh ustaz-ustaz kita, yang saya pernah cerita banyak kali, saya ulang. Imam Ahmad bin Hanbal, ada satu kali orang tanya anak dia, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ayah kamu dalam satu hari satu malam, dia solat berapa rakaat? Dia kata 300 rakaat. Ni campur semua ni. Ni anak dia. Imam Ahmad bin Hanbal tu anak murid Imam Syafi'i. Ya. Jadi 300 rakaat satu hari satu malam. Campurlah. Ba'diyah, qabliyah, apa semua sekali. Malam pula berapa rakaat, duha berapa rakaat. Biasa kita solat 8 kan. 8 rakaat, witir pula berapa rakaat kita sembahyang. Sehari semalam 300 rakaat. Maknanya apa? Ulama-ulama besar ni, kalau kita tengok kehidupan mereka dari segi sembahyang, dari segi baca Quran, Imam Syafi'i khatam Quran satu hari sekali. Tiap-tiap hari sekali. Bulan Ramadan baru satu hari 2 kali. Itulah ulama-ulama yang terdahulu. Kenapa mereka memiliki kemampuan begini? Kerana mereka telah bebaskan diri mereka daripada diri mereka sendiri. Mereka betul-betul bergantung pada Allah ketika itu, anugerah dari Allah. Itulah karamah. Kerana mereka telah membuang rasa diri, meletakkan seluruhnya pada Allah. Jadi kita nak yang tu. Mana kita nak cari? Dalam solat. Mana lagi kita nak cari? Dalam baca Quran. Mana-manalah yang kita rasa lebih selesa. Kita nak pulun banyak mana. Ada orang dia pulun zikir. Ratus-ratus ribu satu hari dia baca. Ada orang dia pulun selawat. Ingat ada satu sultan. Sultan Al-Ghaznawi nama dia. Satu hari, pagi tu lepas subuh pagi tu, 300 ribu dia selawat. Sehingga dia sultan. Menyebabkan dia ni ada, dikisahkan dalam kitab-kitab lah. Dikisahkan ada banyak tergendala sedikit urusan dia dengan rakyat dia. Akhir sekali dia tertidur, dia mimpi jumpa baginda Nabi. Bila mana dia mimpi jumpa baginda Nabi, maka baginda Nabi nasihat pada dia. Kamu tak boleh buat macam ni.
Kerana urusan rakyat kamu lebih utama. Tengok Rasulullah. Padahal dah berselawat pada Nabi. Tengok Nabi ni cinta pada umat dia. Selesai masalah umat. Habis macam mana Nabi ajar pada dia sejenis selawat yang dia baca. Dia baca 3 kali tak silap selawat tu. 3 kali. Sama dengan 300,000. Maknanya apa ni? Ulama-ulama ni, kalau Imam Sya'rani ada seorang, dia ada guru dia, ada satu guru dia tu baca 10,000 satu hari. Ada seorang guru dia 40,000 satu hari. Ada seorang ulama tu dia baca 100,000 satu hari selawat. Maka dia mimpi jumpa Nabi. Maka dia kata, ada lagi tak orang yang lebih banyak pada dia? Dia baca 100,000 satu hari. Dia kata, ada lagi tak orang lebih banyak pada dia? Rasulullah kata ada. Maknanya macam ni ulama-ulama. Kalau kita dengar kisah-kisah mereka ni, bukan sebarangan. Kalau kita Rabi'atul Adawiyah tu, katanya 1,000 rakaat satu malam. Ini karamah tahu. Kenapa dia sampai ke tahap ni? Ada orang, ya ke? Ada orang, tuan-tuan sekalian, di luar sana, ada orang awal-awal lagi, wali tu pun dia tak percaya. Ya ke ada wali? Tak apalah. Yang percaya tak percaya. Tapi dikasih oleh para ulama-ulama. Macam kita kata, Imam Syafi'i, ditulis dalam kitab-kitab Imam Syafi'i, 1 hari khatam Quran. 1 hari khatam Quran. Kalau orang kata, ya ke? Saya baca 1 juzuk pun sempat tak sempat. Dia ukur dengan diri dia. Ini masalah dunia yang ada pada hari ini. Ya, dia ukur dengan diri dia. Dia rasa dia ni hebat sangat. Inilah manusia. Akhir sekali itu ajalah yang ada. Itulah. Ya, wallahu a'lam. Solat sunat kita tak diterima kiranya kita belum qada kita punya solat. Betul. Jadi solatlah dulu qada. Lepas tu tolak sunat. Kalau kita kata nak tunggu semua sekali habis qada, dia sebab tu gini mudah. Lepas zuhur qada, lepas zuhur qada, lepas maghrib qada, lepas isyak qada. Cuba lepas asar jangan qada lah. Tapi ada setengah kata boleh qada. Kerana Solat kita buat ialah kita tahu kan kita tinggal berapa kan. Kita tahu kita tinggal berapa. Kan kita tak tahu, kita sendiri pun dah tak tahu dah berapa sembahyang kita tinggal. Mungkin daripada muda sampai sekarang baru mula sembahyang, tak apa yang tu qada lah, qada tapi sunat lah. Ada setengah pandangan ulama kata boleh kita buat. Tapi kita qada dulu. Yang qada tu qada dahulukan yang wajib. Ya. Qada tu wajib. Maka dahulukan dulu. Barulah solat yang lain. Tak ada masalah yang tu. Kalau kita nak tunggu berapa sampai habis. Tapi tak tahulah kalau kita daripada muda, umur 15, tak solat. Umur 60 baru nak solat. Yang tu memang kena qada lah. Tapi kaitan ni jangan-jangan je tinggalkan. Okey dah. Ni tajuk kita ni nak sambung dah ni. Nanti tak khatam ni. Kita ada 2 tajuk aja lagi. 2 fasa, 23, 24, 25. 25 tu dah penutup lah. Okeylah insya-Allah. Okey baik, sampai kepada Allah. Yang ni tajuk dia usul ila Allah. Sampai kepada Allah. Sampai ni ialah sampai kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita baca di sini apa yang dibawanya oleh Imam As-Sarraj Dimashqi rahimahullah taala, beliau mengatakan al-amilu, orang yang beramal, la yakadu yakhlisu min ru'yati amalihi. Orang yang beramal hampir tidak mampu. La yakadu tu hampir tidak mampu, yakhlisu membersihkan dirinya min ru'yati amalihi daripada melihat kepada amalannya. Dengan menisbahkan amalan kepada dirinya. Orang yang beramal ni hampir tak mampu nak bebaskan diri dia daripada melihat kepada amalan dia. Yalah, kita baca Quran kan. Baca pula kita baca banyak. Terasa tau. Yang puan-puan tak rasa baca Quran sebab duk baca satu muka satu hari. Dua muka satu hari. Sedaplah Ustaz cakap kat orang kan. Yang saya cakap kat saya ni tau. Tuan-tuan tahu kenapa tuan-tuan agak terasa beberapa bab yang tertentu yang saya cakap.
Sebab saya cakap pada saya sendiri. Kalau malas, saya cakap saya memang malas. Ustaz pun malas juga. Ada nampak macam mana dah malas. Mengaku je lah. Tuan-tuan ingat ustaz ni rajin ke? Saya. Bukan ustaz lain, saya tak tahu. Biasanya ustaz-ustaz ni rajin. Biasanya. Tapi saya malas. Saya cakap terang-terang. Kenapa kita nak rasa hebat ni? Betul saya cakap ni. Jadi, kita ni, kalau duduk baca satu muka, dua muka. Menguat 10 muka. Kan? Itu kita tak rasa. Cuba puan-puan baca satu juzuk satu hari, satu juzuk satu hari, puan-puan khatam. Boleh 2-3 bulan. Bulan ni khatam, bulan depan khatam, bulan depan khatam, dia mula rasa. Cuba solat malam. Sebelah rakaat, tiap-tiap malam boleh 40 hari. Kemudian dah rasa, subhanallah. Dia lain tau. Ketika tu memang kita rasa. Inilah masalahnya. Orang yang beramal hampir tak mampu nak bersihkan diri dia daripada melihat apa yang dia buat. Ini susah. Nak betul-betul sampai kepada yang kita baca tadi. Tak rasa apa-apa. Apa yang tak rasa? Bukan tak rasa baca Quran. Kita baca Quran, kita rasa lah kita baca Quran. Tapi bukan dari diri kita. Dari kurniaan dan bantuan Allah. Taufik dan hidayah Allah. Kalau Allah tak bantu kita, tak satu huruf pun mampu keluar daripada lisan kita. Ini yang kita kena faham sebenarnya. Bukan kata rasa tak rasa langsung tak. Tapi inilah susah. Baik kita baca yang bawah tu. Nota kaki angka 116. Orang yang beramal akan sentiasa melihat amal perbuatannya. Ini pasti. Kerana dia melakukannya untuk mendapat balasan dan ganjaran terhadap perbuatannya. Apatah lagi dia buat tu sebab nak dapat syurga. Sebab nak dapat balasan. Boleh. Ni ya. Ni banyak kali saya ulang. Boleh tak kalau saya solat nak dapat syurga? Boleh. Boleh tak saya solat kalau nak dapat pahala banyak? Boleh. Salah tak? Tak salah. Tapi kita jadi orang awam lah. Orang awam. Okey, kita sedang ni, tajuk yang kita sedang belajar ni. Baik, kalau saya tanya balik, kenapa tuan-tuan dan puan-puan belajar tak berhenti-henti ni? Daripada dulu belajar ni. Cukup dah. Tak alim-alim lagi ke? Tapi bagi orang faham, belajar ni tak akan habis. Belajar apa yang tak habis tu? Belajar apa yang tak habis? Belajar untuk mengenal Allah tak akan habis. Dan belajar menjadi hamba yang sempurna kepada Allah tak akan habis. Kita belajar ilmu sampai satu masa habis lah. Kalau kitab fiqh, kita belajar daripada bawah kitab fiqh, Fathul Qarib kita belajar. Atau Matan Safinatun Najah, siapa kita yang paling besar. Habis lah. Habis belajar ni. Macam kita belajar universiti pun. Buat BA, buat master, buat PhD, kemudian sambung lagi lah profesor ke apa. Habis lah. Orang tak nak terima lah. Ada kawan saya tu yang belajar dengan saya. Bukan tapi dia itulah dia umur itulah. Dia sekarang umur berapa ya? Dekat-dekat 60 dah. Saya tanya dia. Duk buat apa lagi ni? Duk buat PhD. Dia semasa saya duk belajar dengan dia tu, dia bidang lain, dia doktor. Doktor ni. Tapi macam apa ke abang lah. Dia doktor di Putrajaya, bahagian pejabat-pejabat urut itu. Tapi dia doktor. Dia mengaji bidang agama. Saya kata dah. Ni duk buat PhD. Saya kata bukan 2 dah sebelum ni ada. 2 ni yang kelima dah ni. Yang kelima. Dia duk buat PhD yang kelima. Tapi namanya PhD lah juga. Dia tak ada PhD DDD. Tak ada. Itu aje lah. Tapi rajin lah ya Allah. Dr. Yunus nama dia. Di Putrajaya tu. La haula wala quwwata illa billah. Semua bidang dia ambil. Mula-mula tu dia PhD bahagian pengurusan pentadbiran. Dia dah doktor dah perubatan. Lalu dia ngaji dengan saya tu bahagian agama. Dia pergi Mesir baru ni, ambil bahasa Arab.
Ni dua PhD apa pula ni, saya pun tak tanya dia ni. Dah 5 dah. Tapi mengaji boleh lah. Tapi nak kata, memang ngaji tak habis. Sebenarnya, belajar mengenal Allah itu tak akan kesudahannya. Dan belajar menjadi hamba yang sempurna. Kenapa? Nabi Muhammad itulah hamba yang paling sempurna. Kenapa? Kerana dia hidup hanya untuk Allah. Dan dia tak hidup untuk diri dia. Bahkan satu lagi, dia hidup untuk umat dia. Tengok Rasulullah. Okey ya. Baik, kemudian yang bawah tu. Tajuk ni tak panjang ni. Oh, ada bab belakang tu. Fakun min qabilil minnah wala takun min qabilil amal. Fakun, oleh demikian jadilah kamu min qabilil minnah, dari kalangan orang-orang yang mendapat anugerah. Ni. Wala takun min qabilil amal, bukan orang-orang yang dan jangan kamu jadi orang-orang yang dari sudut beramal. Apa maksud dia? Ini kesimpulan keempat yang merangkumi tema perbahasan risalah ini. Seorang hamba yang beribadah kepada Allah, janganlah disibukkan dengan melihat amal semata-mata. Itu maksud dia. Tetapi lihatlah tujuan teragung di sebaliknya, iaitu kecintaan Allah kepadanya dan bantuan Allah di sebaliknya, yang merupakan penzahiran kecintaan Allah kepadanya. Mungkin saya ulang lagi sekali ya, yang kita dah ulang sebelum ni. Kenapa Allah cipta kita ni, umat Nabi Muhammad? Adakah kerana nak beribadah kepada dia semata-mata? Betul. Banyak ayat Quran kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi sebalik ibadah tu apa? Cinta Allah kepada umat kekasihnya. Itu maksud dia. Sebab tu daripada 50 jadi 5. Boleh bayang tak? Kalau 50 jadi 20, okey dah. Boleh bayang tak? 50 sembahyang solat ni, tiang agama ni. Tuan-tuan boleh bayang tak? Satu bangunan sepatutnya ada 50 tiang, jadi 5. Boleh bayang tak? Bangunan apa nama dia? Oh, kita ni nak bangunan ni, kalau nak macam ni, dewan kita ni, setiap ni ada ni, 50 tiang. Kita buanglah 45 tinggal 5. Tuan-tuan sanggup masuk kan? Kan runtuh kan? Tiang ni, tiang agama. Tapi demi cinta Allah kepada umat kekasih dia, tak apa 5. Tapi dihitung 50. Boleh bayang tak? 1 tahun 365 hari. 30 hari aja puasa yang wajib. Yang lain sukarela, sunat. Yang tak puasa 335 hari. Boleh bayang tak? Ratusan hari, 300 hari. Kalau 100 hari daripada 300, okey dah. 3 bulan puasa kan? Tapi tak. Puasa memang sebulan, raya 3 bulan. Tak ada lagi. Contoh, sayangnya Allah pada kita. Baca 1 huruf Quran bagi 10. Selawat kepada baginda Nabi 1 kali selawat bagi 10. Derma RM1, Allah ganda jadi 700. Malam Lailatul Qadar, buat 1 malam tu, Allah ganda 1000 bulan. Cintanya Allah pada umat baginda Nabi. Sehingga Allah kata kepada baginda Nabi, melalui lisan junjungan baginda Nabi, kullukum yadkhulunal jannah. Kamu semua akan masuk syurga. Allah cipta kita ni, umat Nabi Muhammad ni, untuk duduk dalam syurga. Kecuali yang tak nak, banyak kali kita ulang. Kecuali memang dia tak nak masuk syurga, nak buat macam mana? Kita dah jemput dah dia kan. Ya, bulan depan ayah dan kenduri, bagi kad, telefon, mesej, buat video call lagi. Kan? Tak datang juga. Memang dia tak nak datang, nak buat macam mana? Betul ya? Kenapa you tak datang? I tak nak. Nak buat macam mana? Jadi syurga ni Allah memang Allah cipta syurga untuk umat Nabi Muhammad. Yalah, untuk umat lain kita tak nafilah, kita cerita. Sehingga diberi perisytiharan, kullukum, kamu semua wahai umat aku, yadkhulunal jannah, akan masuk syurga kamu semua. Kecuali memang dia tak nak. Illa man aba, kecuali memang dia tak nak, kata Nabi. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak nak tu wahai Rasulullah? Bahkan Nabi kata wa man atani, siapa yang taat kepadaku, ikut perintah dan ajaranku, itulah dia nak masuk syurga. Maknanya kita ni ikut Nabi, ikut kekasih Allah, untuk menjadi kekasih kepada Allah. Ni cerita je. Okey, boleh insya-Allah ya. Muka surat 70. In araftahu sakanta wa in jahiltahu taharrakta.
jika kamu mengenalinya, in araftahu, jika kamu mengenalnya, mengenal Allah, sakanta, maka kamu akan tetap tenang. Orang-orang yang mengenal Allah ni dia tenang tahu. Orang-orang yang arif billah, dia tenang. Kenapa? Dia tahu Allah dah urus semua dah. Yang ni beza kalau nak tahu. Wa in jahilta, kalau kamu jahil tentang Allah, taharrakta, maka kamu akan bergerak-gerak. Apa makna bergerak-gerak? Maknanya kamu tak tenteram. Jadi kalau kita ni nak tahu, kita ni kenal Allah tak kenal Allah, maka segala apa yang kita lalui ini tenang. Tenang. Sebab Allah dah susun semua dah. Tapi kalau kita tak cukup kenal Allah, ketika itu memang kita tak tenang. Ya? Berlaku ni tak tenang, berlaku tu tak tenang, berlaku ni tak tenang. Hatta kita sendiri pun tak tenang dengan diri kita. Betul? Dunia hari ni tahu, dunia hari ni, bukan dia tak tenang dengan suami dia, bukan dia tak tenang dengan isteri dia. Dia sendiri pun tak tenang dengan diri dia. Itulah maksud. Betul ya? Kenapa? Kerana dia tak percaya, ataupun kenapa dia tak tenang? Kerana dia bergantung pada diri dia. Itulah punca ketidaktenangan dia. Perasan tak? Kita ni selama mana kita bergantung dengan diri kita, kita kenal tak diri kita ni siapa? Diri kita ni kan jahil. Banyak tak tahu. Tentang diri kita sendiri pun kita tak tahu. Kita ni kan lemah. Diri kita sendiri pun lemah. Kadang-kadang kita nak buat untuk diri kita sendiri pun tak mampu. Tapi berjanji beria-ria sangat. Okey, I tolong you jangan risau. I ada. Selama mana I ada dengan you jangan risau. Wow, sedap. Last sekali masalah dia pun dia tak boleh selesai. Itu dia yang menyebabkan kita tak tenteram. Tapi bila mana kita letak seluruh pergantungan pada Allah, Allah tak akan pernah mensia-siakan kita di saat kita gantungkan diri kita dengan dia. Tahulah dia buat apa. Tapi oleh kerana kita kurang percaya, kenapa tak jadi lagi ni? Kenapa Allah tak tolong lagi ni? Kenapa Allah tak ni? Kita tak cukup percaya. Akhir sekali Allah biarkan kita, akhir sekali kita terumbang-ambing sendirian. Okay. Sebenarnya kita kena rehat tau. Sebenarnya skrip dah siap dah. Tenang, skrip dah ada. Skrip perjalanan hidup kita ni dah siap. Samalah saya pun. Kadang-kadang ya Allah risaunya, ya Allah. Serabut lah ya Allah. Kan? Kenapa serabut? Apa yang masalahnya sebenarnya? Apa masalah sebenarnya? Kita kan ada Allah. Macam saya sebut sebelum ni lah kan, kita naik kapal terbang kan. Kita tak pernah kenal pun pilot tu. Ya ke dia betul-betul pilot? Sudah. Tapi kita percaya ya Allah kan. Percaya kita. Dah lah, minta maaf kita cakap. Dah lah, pilot kita pun tak kenal dia. Tahu-tahu dia cakap nama dia. Pilot sekian. Tak tahu siapa. Beriman pada Allah pun tak. Tak percaya orang yang bawa kapal terbang yang tak percaya pada Allah. Ni akak-akak ni kan. Ni pramugari ni. Percaya. Dia sendiri pun dia tak percaya pada Allah. Kita pula percaya pada Allah. Dia tak percaya apa yang kita percaya. Kita percaya pada dia. Ini memang pelik. Dia bawa ke mana pula? Adakah pilot yang non-Muslim bawa ke Mekah? Pernah? Ada? Ada juga kan? Apa salahnya dia nak hantar kita ke Jeddah aja, bukan dia nak pergi tawaf. Tapi kita tenang dalam tu. Makan. Tahu. Sama lah kita kan. Atas kapal terbang sedap kan makan. Selera. Kita tak tahu bawah tu apa. La haula wala. Percayanya kita pada kapal terbang tu. Tapi kita tak boleh percaya kepada Allah yang cipta seluruh alam dan diri kita. Inilah kegagalan kita yang menyebabkan kita jadi tak tenang. Kalau kita bergantung pada diri kita sendiri pun tak tenang, bagaimana kita bergantung dengan selain daripada diri kita? Macam mana kita boleh letak sebuah kepercayaan kepada diri orang lain? Yang mana orang lain itu boleh menenangkan kita. Inilah punca kita tak tenang. Allah. Akhir sekali. Fal muradu an yakuna wala takunu. Fal muradu sesungguhnya yang dikehendaki murad. Apa yang kita nak dalam bahas kita yang ni? Yang dimaksudkan yang dikehendaki bahawasanya an yakuna, tentang dialah yang wujud, wala takunu, bukan kamu yang sepatutnya merasakan wujud.
Ini banyak kali dah kita ulang dia. Oh, tadi saya tak baca tadi ya. Tidak tenteram. Jika kamu tidak mengenal Allah, kamu akan sentiasa melihat perbuatanmu, lalu merasa kepayahan beramal, sehingga kamu juga menikmati rasa beramal tersebut. Ia boleh membawa kepada akhirnya bersikap ujub, takabur dan sebagainya. Itu ya. Baik, yang bawah lagi. Yang bawah tu, sebenarnya yang kita nak bercakap tentang kehidupan ni, seluruhnya tentang diri dia. Allah. Wala takunu, bukan tentang dirimu yang sepatutnya kamu rasa. Apa contohnya? Syarahnya yang bawah tu. Sesungguhnya yang dikehendaki daripada ibadah dan amal ketaatanmu kepadanya adalah agar kamu menyaksikan hakikat kewujudan, ketuhanan, keagungan, keesaan dan kesempurnaannya, bukan tentang keakuanmu. Jadi seluruh ibadah yang kita buat dalam berinteraksi dengan Allah adalah tentang Allah, bukan tentang diri kita. Maka buatlah sebaik mungkin untuk Allah. Maka ketika itu Allah akan buat sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Kerana dia maha berkuasa segala-galanya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Alhamdulillah ya. Khatam kita tajuk hari ni. Yang ni. Selalu payah nak khatam ni. Ada soalan kalau ada. Kalau tak ada, insya-Allah kita doakan. Ada. Ya. Ya, ujub. Ujub. Ujub itu apa maksud? Merasa diri tu hebat. Rasa bangga diri sendiri. Itulah. Yang sedih ni handsome. Ya. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah ni mohon didoakan ke atas. Pertama, Ruzilawati Baharin. Yang kedua, Ratnawani Baharin. Yang ketiga, Nur Nazam Idrus. Mengalami cedera parah mangsa langgar orang mabuk. Allahumma salli alaihi wasallam. Cerita pasal orang minum arak mabuk langgar orang ni kan. Apa maknanya? Inilah fakta yang tak boleh dinafikan bahawa arak tu adalah benda yang mudarat. Tak boleh nanti saya diceramah pula. Kita baca doa je lah. Sampai bila nak selesai benda begini ni? La haula wala quwwata illa billah. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdha bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma anzil alaina ya Allah wa ala Ruzilawati ya Allah, Ratnawani ya Allah, Nur Nazam ya Allah, dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hazihi al-awja' wal amrad wal asqam fatabra birahmatika ya arhamar rahimin. Allah mashfi mardahum ya Allah wa sahih ajsadahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innahum sa'aluna ma laysa indana wa huwa indaka kasirun ya wahhab fahab lahum shifaan ya wahhab fahab lahum dawaan ya wahhab fahab lahum rahmatan wa barakatan wa sabra min indika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa juga kepada diri-diri kami ya Allah dan orang-orang yang sakit di kalangan kami ya Allah, khususnya kepada Ruzilawati, Ratnawani dan Nur Nazam ya Allah. Berilah kepada mereka kesembuhan daripada kesembuhan-Mu ya Allah, penawar daripada penawar-Mu ya Allah, ubatan daripada ubatanmu ya Allah. Berilah kekuatan kepada mereka daripada kekuatanmu ya Allah, sehingga menyembuhkan penyakit-penyakit mereka ya Allah, menyembuhkan segala apa yang terjadi ke atas diri mereka ya Allah. Berilah kesabaran kepada mereka ya Allah, berilah kekuatan pada mereka untuk menghadapi perkara begini ya Allah. Dan ya Allah Tuhan kami, berilah kesabaran, ketenangan kepada keluarga mereka ya Allah.
terimalah doa-doa kami kepada mereka ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan mereka ya Allah. Tabahkanlah hati dan jiwa mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana ammah wa salatana tammah wa la tu'adzibna yaumal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.